Kemungkinan suatu yang baru apabila kita menyebut politik itu adalah amalan jihadi. Ini kerana umum mengetahui bahawa politik adalah suatu yang kotor, manakala orang yang menyertainya pula harus licik dalam gerak-gerinya. Adakala perlu berbohong dan membuat janji palsu, rasuah dan lain-lain demi memastikan kuasa berada dalam tangannya. Namun apabila disoroti mengikut acuan Islam, politik adalah suatu yang suci. Ia juga berbentuk amanah yang besar. Pengertian jihad politik. Dalam perbincangan tentang pengertian jihad, kita mendapati bahawa jihad itu ialah setiap usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memajukan Islam dalam apa jua bidang seperti politik, pendidikan ekonomi dan lain-lain. Oleh itu, setiap usaha yang dilakukan untuk meninggikan kalimah Allah dan melemahkan musuh termasuk dalam kerja jihad di jalan Allah. Said Hawa berpendapat, jihad politik ialah usaha yang dilakukan untuk menegakkan kerajaan Islam yang adil melalui saluran politik serta memegang amanah pemerintahan dan mempertahankannya daripada serangan musuh. Jihad politik menurut pandangan Said Ramadan Al-Buti. Said Ramadan Al-Buti menjelaskan maksud jihad. Katanya, maksud asal bagi jihad bukanlah untuk menyerang musuh dan mempertahankannya, tetapi jihad ialah usaha untuk meninggikan kalimah Allah, membentuk masyarakat yang adil dan menegakkan ad-daulah al-Islamiyah di muka bumi ini. Maka apa jua kaedah yang dikenal pasti boleh mencapainya, maka ia adalah wajib diikuti. Daripada kenyataan Said Ramadan Al-Buti ini dapat dibuat beberapa kesimpulan. Beliau telah membuka ruang yang cukup besar kepada politik sebagai salah satu daripada kaedah untuk menegakkan kalimah Allah dan masyarakat yang adil, kerana dengan kuasa politik sahajalah yang boleh memastikan segala syariat Allah dapat didirikan sekiranya umat Islam menyerahkan kuasa politik mereka kepada orang kafir atau munafik. Seterusnya, beliau juga menegaskan, jika kaedah itu dikenal pasti dapat mencapai tujuan, maka ia adalah wajib diikuti. Ini menunjukkan bahawa berjuang dalam politik sebagai salah satu daripada usaha menegakkan kalimah Allah adalah wajib diceburi oleh umat Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, surah An-Nisa ayat 58 itu ditujukan khas kepada pemimpin supaya mereka menjalankan amanah kepada rakyat setelah dilantik menjadi pemimpin. Apabila hilangnya amanah dan rosaknya keadilan, maka akan hancurlah umat Islam dan negara akan musnah. Manakala surah An-Nisa ayat ke-59 itu ditujukan kepada rakyat supaya memberi ketaatan kepada pemimpin politik. Segala usaha pemimpin politik dalam menjalankan kerja mereka dikira sebagai kerja jihad Islami. Manakala rakyat yang memberi ketaatan dan mempertahankan kepimpinan Islam dalam apa jua serangan, ia dianggap sebagai jihad Islam.
Dalil-dalil di atas menunjukkan bahawa jihad politik adalah suatu kewajipan yang telah wujud cuma dilalaikan oleh umat Islam adalah menjadi suatu kejahilan yang tidak dapat dilupakan sekiranya ada umat Islam yang menolak adanya jihad dalam politik ini. Kewajipan dalam jihad politik. Setelah kita memahami jihad dan hubungan jihad dengan politik adalah menjadi keperluan kepada kita untuk berbicara sejauh manakah kewajipan jihad politik dan penyertaan Muslim kepadanya. Hukum jihad pada asasnya adalah fardu kifayah, tetapi ia boleh bertukar kepada fardu ain apabila matlamat perjuangan Islam tidak sampai. Sebagai contoh, apabila negara Islam diserang oleh musuh dan tentera Islam tidak mencukupi tenaga untuk mempertahankan tanah airnya, maka menjadi fardu ain kepada semua penduduk untuk turun berjihad di jalan Allah. Begitu juga apabila matlamat jihad untuk meletakkan kembali kepimpinan Islam di tempatnya dan gerakan Islam tidak mampu melakukan hanya dengan kekuatan yang ada, maka menjadi fardu ain kepada semua umat Islam bergabung di dalam jemaah Islam, berjuang dan berkorban demi menegakkan Islam. Konsep jihad serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat madani dari sudut politik. Salah satu cabang jihad yang penting dalam kehidupan umat ialah dalam bidang politik. Perkara ini penting kerana politik merupakan satu aspek penting dan amat mempengaruhi kehidupan. Aspek politik yang penting ini termasuklah usaha bagi memastikan kekuasaan dan dominasi umat dalam bidang ini bukan hanya dipertahankan, malah diperkukuhkan. Hal ini kerana sejarah membuktikan umat Islam akan tertindas dan tidak dilayan secara adil jikalau mereka menjadi masyarakat yang diperintah. Justeru umat Islam harus mengekalkan statusnya sebagai pemerintah. Di samping itu, usaha yang ikhlas dan bersungguh disuburkan bagi memastikan budaya politik yang lebih bersih dan bermaruah dapat dipertahankan. Dengan cara itu juga, citra dan watak politik akan sejajar dengan saranan Al-Mawardi yang menyatakan bahawa politik itu sebagai mendirikan agama dan mentadbir dunia dengan agama dapat direalisasikan. Jihad dalam politik juga merujuk kepada usaha ke arah menghayati nilai-nilai dan prinsip dalam kehidupan berpolitik. Di antara yang menjadi fokus dalam aspek ini termasuklah: yang pertama, membentuk masyarakat demokrasi yang mengutamakan karamah, insaniyah, menghayati prinsip dan semangat syura dalam membuat keputusan, berlandaskan prinsip akhlak dan hukum bukannya nafsu. Di samping itu, menghidupkan semangat kebebasan, kemerdekaan diri, mengembalikan nilai kemanusiaan dan menyegar sikap berlapang dada. Yang kedua, membentuk politik bersih, iaitu dari sudut matlamat, sistem dan corak dalam kegiatannya. Dengan cara ini, kegiatan berpolitik akan menjadi sebahagian dari penghayatan ibadat atau pengabdian kepada Allah. Politik bersih juga melibatkan aspek pemilihan pemimpin yang bukan hanya bersih tetapi perlu nampak sebagai bersih. Pemilihan harus berdasarkan ciri-ciri yang baik menurut Islam dan dipilih menurut cara yang juga bersih. Yang ketiga, membentuk amalan politik sebagai satu amanah, bukan ghanimah. Amalan politik sebegini akan mempertingkatkan accountability mereka yang terlibat dalam politik, yang bukan hanya merujuk kepada ketua atau pemerintah tetapi kepada Allah, Tuhan kepada ketua atau pemerintah tersebut. Yang keempat, membentuk politik
yang bertunjangkan keadilan dan mempertahankan keadilan yang amat diutamakan Islam itu. Dalam merealisasikan keadilan Islam ini, sistem politik hendaklah melaksanakan dan berjalannya aspirasi syariah dalam semua bidang dengan peringkat masyarakat dan melaksanakan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dalam bidang dan lainnya. Dan yang terakhir sekali, membentuk amalan politik yang tidak membebankan rakyat. Ini termasuklah memastikan keperluan asas rakyat seperti makan, minum, pakaian, rumah terjamin, menjamin semua rakyat mendapat pendidikan secara wajar dan adil, melatih rakyat-rakyat berdikari agar mereka tidak mengemis dan merempat, memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan seperti golongan yang melarat, ibu tunggal, orang cacat, orang tua dan sebagainya, menjamin keselamatan semua rakyat, tidak membebankan rakyat dengan cukai yang tidak sepatutnya. Takbir, Allahu Akbar. Jelaslah bahawa jihad dalam politik ini bukan hanya menentukan dominasi umat dikekal dan dipertahankan, tetapi tidak kurang pentingnya ialah penghayatan prinsip dan nilai Islam perlu direalisasikan dalam kegiatan berpolitik umat. Kesimpulan, jihad politik adalah diakui oleh Islam. Perjuangan menegakkan Islam melalui saluran demokrasi adalah saluran yang terbaik, bukannya melalui revolusi dan rampasan kuasa dengan menggunakan kekuatan tentera. Jihad politik ialah Islam digerakkan dalam sebuah parti politik yang dibenarkan oleh undang-undang demokrasi. Jihad politik adalah amal jihad. Setiap orang yang terlibat dalam gerakan ini akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Setiap pengorbanan sama ada berupa masa, harta dan lain-lain adalah kerja jihad Islam yang paling mulia di abad ini.